عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. رواه الترمذي. Maksudnya daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an, katanya datang seorang lelaki ahli kitab. Ahli kitab ialah penganut agama Yahudi ataupun agama Kristian, Nasrani. Yang ramai di Madinah masa itu ialah penganut Yahudi. Datang seorang lelaki ahli kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Abul Qasim," gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "awak mendakwa bahawa ahli syurga itu makan dan minum?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, seseorang itu diberi kekuatan 100 orang lelaki dari segi makan, minum dan bersetubuh." Yahudi itu bertanya, "Seseorang yang makan dan minum mestilah membuang air besar dan air kecil, sedangkan di dalam syurga tiada apa yang keji." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air besar dan kecil mereka akan menjadi peluh yang melimpah daripada kulit-kulit seperti limpahan kasturi, lalu hilang begitu sahaja di dalam perutnya. Hadis ini menunjukkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diuji oleh seorang ahli kitab. Ahli kitab ialah orang Yahudi ataupun Kristian. Agaknya dia Yahudi, kerana Yahudi ramai duduk di Madinah menunggu zahir Nabi akhir zaman, dan mereka lihat di Madinah ada tanda-tanda tempat berhijrah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu akan meninggalkan tanah air tempat kelahiran dia, akan berhijrah. Mereka melihat Madinah ada tandanya. Bila Nabi SAW mari ke Madinah, hanya sedikit saja orang Yahudi yang masuk Islam. Padahal mereka tahu berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam ayat-ayat yang banyak, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka itu mengenalinya
mengenali akan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tahu tanda-tanda yang ada pada tubuh badannya, rupa parahnya dan sifat-sifatnya. Tetapi mereka sengaja menyembunyikan yang sebenar, padahal mereka mengetahui. Mereka tak masuk Islam semata-mata kerana ta'assub kebangsaan Yahudi. Mereka mengharapkan Nabi akhir zaman dilahirkan daripada bangsa Yahudi. Bahkan Allah Ta'ala telah melahirkan banyak rasul-rasul dan nabi kalangan bangsa Yahudi. Banyak rasul-rasul mereka bunuh, mereka hinakan. Bukan sahaja ulama-ulama, nabi-nabi dan rasul mereka bunuh. Ini perangai orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim, kaum yang merkai Allah ke atas mereka. Hadis ini menunjukkan bagaimana orang Yahudi bertanyakan Nabi SAW berkenaan dengan syurga. Padahal Nabi dilahirkan di Mekah, negeri yang tidak ada ahli kitab. Dilahirkan dalam keadaan ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Dilahirkan dalam masyarakat ummiyin, masyarakat yang tak tahu baca dan menulis di Mekah, yang jauh daripada tamadun. Allah menurunkan Quran, dia beri ingatan yang kuat. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis, menandakan ilmunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menerangkan bagaimana Nabi jawab pada orang Yahudi berkenaan dengan syurga. Yahudi cuba nak uji ilmu Nabi SAW berkenaan dengan syurga. Mereka percaya juga pada syurga. Macam mana makan minum dalam syurga? Penuh dengan nikmat, banyak sangat makanan. Lalu Nabi kata Allah Ta'ala beri kekuatan seorang macam kekuatan 100 orang. Makan minum dan kekuatan lelaki, nafsu lelaki yang bersetubuh dalam syurga. Lalu Yahudi bertanya lagi, kalau makan minum macam mana tak berok kencing? Nabi jawab, Allah Ta'ala jadikan sisa-sisa makanan tu peluh yang melempah pada kulit, mengeluarkan bau-bau yang harum macam kasturi. Ahli syurga berada di dalam nikmat dan kelazatan yang tidak terhingga. Mereka makan makanan syurga dan minum daripada minuman syurga, daripada sungai-sungai air biasa, susu, arak, madu dan sebagainya. Nikmat minum dinyatakan di dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Ta'ala, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Surah Al-Insan ayat 5 hingga 6. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan itu minum dari gelas yang minumannya bercampur air bernama kafur, iaitu mata air di dalam syurga yang padanya hamba-hamba Allah meminumnya dan mereka alirkannya dengan sebanyak-banyaknya. Ayat Quran menyebut tentang sifat minuman dalam syurga. Di antaranya air yang bercampur dengan bahan yang dinamakan kafur. Bukan kapur sirih. Orang Melayu kapur sirih buat berkerang tu. Nama kapur ni dia ada bau dia. Nama saja serupa, tetapi bau dan nikmatnya tidak terhingga. Nama saja serupa,
Mata air yang dicampur dengan kafur. Bahan dinamakan kafur. Minuman itu dialirkan dengan sebanyak-banyaknya. Firman Allah Ta'ala, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Suratul Insan ayat 15 hingga 18. Maksudnya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana, bekas-bekas daripada perak, dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana dari kaca, sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan syurga menentukan qadarnya dengan isi yang cukup betul dengan kehendak penggunanya, dan mereka di dalam syurga itu diberi minum sejenis minuman yang bercampur dari zanjabil, iaitu satu mata air dalam syurga yang disebut namanya salsabil. Ayat ini menyatakan minuman dalam syurga diletak dalam bekas-bekas daripada perak yang bersinar bersih macam kaca, di mana pelayan-pelayan syurga meletakkan air di dalamnya dengan cukup, dengan betul, tidak tumpah, cukup kadar yang dikenaki oleh orang yang minumnya. Di antara air itu air bercampur dengan zanjabila. Zanjabil dalam bahasa Melayu halia. Zanjabil mana halia? Ini zanjabil, sejenis bahan rempah, zanjabila. Namanya zanjabila, halia, tetapi rasa dan baunya lebih daripada itu lagi. Penuh dengan nikmat. Keluar mata air yang disebut salsabila. Salsabila nama mata air yang mengeluarkan air itu. Zanjabila ialah halia. Demikianlah antara nikmat minuman yang terdiri daripada piala-piala bejana-bejana yang berbagai jenis minuman, serta para pelayan yang menarik pandangan disediakan untuk ahli syurga. Seterusnya diriwayatkan dalam hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima min fiddah wa jannatan min dhahabin آنيتهما وما فيهما من ذهب وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلى رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang berasal daripada negeri Yaman. Bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua syurga dari perak. Siapa siap dengan bekas-bekas keperluannya, dan dua syurga daripada emas siap dengan keperluan-keperluannya. Tiada jarak di antara ahli-ahli syurga dengan peluang untuk melihat Tuhan mereka, malaikat oleh pakaian kebesaran di atas wajahnya dalam syurga Adan. Hadis ini menyatakan ada dua syurga daripada perak, dua syurga daripada emas, dengan segala keperluannya daripada perak dan emas, dan kedudukan mereka hampir dengan Allah, dengan sifat yang layak dengan kebesaran Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan nikmat syurga dengan firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf, Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisahabin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 73. Maksudnya, wahai hamba-hambaku, tiada ketakutan terhadapmu pada hari ini. Atas dunia macam-macam diugu oleh orang, dikelilingi musuh macam-macam seteru, hidup dalam ketakutan. Terutamanya mereka yang berpegang dengan Islam. Musuh Islam terlalu ramai. Hidup dalam ketakutan. Walau berani macam mana sekalipun, perasaan kebimbangan tetap ada. Dalam syurga, hilang segala ketakutan. Dan tidak pula kamu bersedih hati. Tak ada sedih. Iaitu mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dan dahulunya di dunia, mereka berserah diri patuh kepadaku. Masuklah kamu ke dalam syurga kamu. Dan isteri-isteri kamu di dalam keadaan bergembira. Diedarkan kepada mereka piring-piring yang diperbuat daripada emas dan piala-piala. Di dalam syurga itu ada buah-buahan yang banyak untuk kamu, yang sebahagiannya kamu makan. Ayat ini menerangkan tentang perkara syurga. Nikmat dalam syurga yang kita boleh faham. Firman Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Surah Al-Waqi'ah ayat 10 hingga 40 dengan kenyataan yang panjang. Maksudnya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, orang yang dahulu beriman, mereka itu orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan mereka, berada dalam syurga yang penuh nikmat. Segolongan besar orang-orang terdahulu dan segolongan kecil orang-orang kemudian. Orang-orang yang jadi pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu, dalam keadaan yang sangat susah, yang sangat mencabar, yang sangat menekan, mereka adalah al-muqarrabun, orang yang hampir dengan Tuhan. Mereka yang hampir ni ramai kalangan zaman dulu, sedikit saja kalangan orang yang kemudian ini. Mereka berada di atas takhta kebesaran yang bertatahkan permata dan emas, berteleku di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikeliling oleh anak-anak muda yang tetap mudanya dengan membawa piala-piala, ceret-ceret dan gelas-gelas yang berisi arak, yakni air buahan yang tidak memabukkan, yang diambil dari sungai yang mengalir. Mereka tidak pening kepala dan tidak mabuk kerananya.
arak yang tidak pening dan tidak memabukkan, dan buah-buahan dari berbagai jenis yang mereka pilih. Buah-buahan macam-macam jenis. Air yang dilihat dalam dunia ada yang tak ada dalam dunia. Dan daging burung dari apa yang mereka ingin. Dalam syurga ada bidadari yang cantik rupa paras, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan membawa dosa. Akan tetapi mereka mendengar hanyalah ucapan salam sejahtera. Ini ialah golongan al-muqarrabun. Mereka yang hampir dengan Tuhan. Ramai kalangan pengikut-pengikut yang awal dengan Nabi-Nabi. Sedikit saja kalangan yang kemudian. Mereka yang sanggup menghadapi cabaran musuh-musuh Islam dan menahan hawa nafsu mereka, tidak mengerjakan maksiat. Sedikit saja kalangan kemudian. Ramai kalangan zaman dulu. Ini al-muqarrabun. Dan golongan kanan. Ini golongan yang kedua, golongan kanan. Ahli syurga juga. Alangkah bahagia golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang tersusun rapi buahnya. Pohon pisang yang tersusun rapi buahnya. Dan naungannya yang terbentang. Dan air yang sentiasa mengalir. Dan buah-buahan yang banyak tidak putus-putus buahnya. Dan tidak terlarang dari mengambilnya. Buah-buahan macam-macam jenis buahan. Di antaranya disebut buah yang dikenali dalam dunia, iaitulah buah pisang. Yang tersusun, yang buahnya berbuah tidak ikut musim lagi. Yang ada sepanjang masa. Dan hamparan-hamparan tempat tidur yang empuk lagi tinggi kedudukannya. Sesungguhnya kami jadikan mereka bidadari yang istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tetap mencintai jodohnya serta sebaya umurnya. Semua itu bagi puak kanan, iaitu sebilangan besar dari orang-orang terdahulu dan sebahagian besar orang-orang yang kemudian. Ashabul yamin disebut nikmat-nikmat yang disenaraikan. Mereka ramai kalangan zaman dulu dan ramai kalangan yang kemudian ini. Mereka ahli-ahli syurga. Ini golongan yang rendah daripada al-muqarrabun. Begitu nikmatnya yang tidak terhingga. Wallahu alam. Perempuan di dalam syurga. Allah mengurniakan kepada lelaki ahli syurga para isteri dari perempuan di dunia. Dan bidadari-bidadari yang ramai menurut qada amal mereka. Para mukminat dan muslimat di dunia ini dijadikan lebih cantik rupa mereka dan lebih baik perangai mereka berbanding bidadari yang menjadi khadam kepada mereka. Tiada lagi hasad dengki, perasaan marah dan permusuhan. Semuanya bertukar menjadi kasih sayang. Itu di antara perkara dalam syurga yang disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di mana ada keluarga suami isteri dalam syurga. Mukminat, orang perempuan yang beriman, dan muslimat di dunia terus menjadi isteri para suami mereka sekiranya semuanya dalam amal yang saleh, ataupun dikahwinkan dengan suami mereka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping bidadari-bidadari yang dicipta oleh Allah dalam syurga. Dan Allah menjadikan perempuan-perempuan yang beriman di dunia
lebih cantik rupa daripada bidadari, dan perangai mereka lebih baik daripada bidadari. Di mana bidadari menjadi khodam kepada muslimat, dan Allah menghilangkan perasaan hasad dengki, marah dan musuh yang ada dalam dunia menjadi sifat kelemahan manusia. Firman Allah Ta'ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Surah Al-Hijr ayat 47 hingga 48. Maksudnya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati masing-masing, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing. Mereka tidak merasa letih, dan mereka tidak sekali-kali dikeluarkan daripadanya. Itu kenyataan daripada Allah Ta'ala dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa sesungguhnya bagi mereka syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, setiap kali diberi rezeki kepada mereka. Dari buah-buahan syurga mereka berkata, inilah pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa untuk mereka, dan bagi mereka isteri-isteri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Maksudnya dalam syurga itu penuh dengan kenikmatan rohani dan jismani. Di antaranya Allah mengurniakan kepada mereka isteri-isteri yang suci, tidak datang haid dan tidak bernifas, dan suci bersih hati dan tubuh badan mereka. Itu di antara sifat-sifat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang boleh kita faham, tetapi hakikatnya lebih daripada itu lagi, tak dapat digambarkan. Firman Allah Ta'ala, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ. Surah As-Saffat ayat 48 hingga ayat 49. Maksudnya, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan cantik matanya. Mereka seperti telur burung yang tersimpan baik, dibandingkan dengan telur burung yang tersimpan baik, teratur, rapi, dengan contoh yang dinampak dalam dunia, tetapi hakikatnya lebih daripada itu lagi. Firman Allah Ta'ala, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَثْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Surah Ar-Rahman ayat 56 hingga 57. Maksudnya, dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan oleh jin. Di mana Tuhan jadikan bidadari yang berakhlak, yang bersopan, yang tidak jahat akhlaknya, dan bersih, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Bukan saja manusia, termasuk jin.
Kerana jin juga ada nafsu macam manusia juga. Jin berbeza dengan makhluk malaikat yang tidak ada nafsu. Jin dia ada nafsu macam manusia. Dan Allah menyatakan bahawa bidadari dalam syurga tak disentuh oleh manusia dan jin. Firman Allah Ta'ala, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Surah Ar-Rahman ayat 58. Maksudnya bidadari itu seperti permata yakut dan marjan. Laksana permata yakut dan marjan. Ini nama permata. Firman Allah Ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba. Suratul Waqi'ah ayat 35 hingga 37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, yakni bidadari, secara langsung, dan kami jadikan mereka dara lagi rupawan berumur muda. Bidadari dicipta oleh Allah dengan kun fayakun, bukan dilahirkan seperti manusia. Dicipta oleh Allah dengan sifatnya yang baik. Firman Allah Ta'ala, wa kawa'iba atraba, suratul Naba ayat 33. Maksudnya, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Itu sifat yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Adapun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila ardi la adaa'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seorang wanita ahli syurga menjenguk kepada penduduk bumi, nescaya menerangkan cahayanya dunia dan segala isinya, dan memenuhi harum baunya dalam dunia, tudung kepala di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Menunjukkan mereka bertudung kepala, bukannya buka kepala. Itu sifat wanita dalam syurga. Hadis lain, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, awwal zumratin yadkhuluna al-jannata ka'anna wujuhahum daw'ul qamari lailatal badri wa zumratu thaniyatu wal zumratu as-thaniyatu ala launin ahsana kawkabin durri في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. رواه الترمذي. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kumpulan pertama masuk syurga, muka mereka laksana bulan penuh purnama, bercahaya berseri, dan rombongan kedua laksana bintang paling cantik di langit. Bagi tiap-tiap orang daripada mereka ada 2 isteri daripada kalangan bidadari. Pada tiap-tiap orang isteri itu ada 70 pakaian baru, dapat dilihat ke dalam betis keduanya di belakang daging, dan pakaian keduanya seperti dilihat minuman berwarna merah dalam gelas yang putih. Hadis seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yu'tal mu'minu fil jannati quwwata kadza wa kadza min al-jima'. Qila ya Rasulullah, aw yutiqu dhalik? Qala yu'ta quwwata mi'ah. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, dia beri kepada seseorang mukmin lelaki dalam syurga kekuatan bagian dan bagian untuk jima'. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, adakah mempunyai kekuatan begitu
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beri kekuatan 100 lelaki. Hadis lain, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna azwaj ahli al-jannati la yughanniyanna azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qattu, inna mimma yughannina nahnu al-khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna bi qurrati a'yan, wa inna mimma yughannina bihi nahnu al-khalidatu fala yamutna, nahnu al-aminatu fala yakhafna, nahnu al-muqimatu fala yazgha wa fala yaz'na. Rawahu Tirmizi. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya isteri-isteri dalam syurga itu menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang paling merdu, yang pernah didengar oleh seseorang, yang belum pernah didengar oleh seseorang pun sepertinya. Di antara yang dinyanyikan mereka ialah dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab akan jadi bahasa syurga. Tak ada lagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Hindi, bahasa Tamil, tak ada dalam syurga. Bahasanya bahasa Arab akan ada dalam syurga. Di antara nyanyiannya, seni katanya ialah yang disebut, yang dibaca tadi, inna mimma yughannina nahnul khairatul hisan ajwadu qaumin kiram yanzurna bi qurrati a'yan. Itu di antara seni kata dia. Di antaranya ialah nahnul khalidatu fala yapunna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yaz'na. Artinya, kamilah perempuan-perempuan yang baik lagi cantik rupawan, menjadi isteri pada lelaki yang mulia pilihan, memandang dengan mata yang puas tenang. Dan antara yang nyanyikan maksudnya ialah, kamilah perempuan yang kekal tiada mati sekali-kali. Kamilah perempuan yang mendapat keamanan, tidak takut sekali-kali. Kamilah yang tetap tinggal di sini, yang tidak meninggalkan di tempat ini sekali-kali. Itu maksud daripada nyanyiannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-16, khadam-khadam dan budak-budak yang bertugas di dalam syurga. Di antara perkara yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi SAW yang berkait dengan syurga, termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat, yang wajib kita beriman kepadanya. Bukan sahaja percaya pada syurga ada di hari akhirat kelak, dan kita juga wajib percaya perkara yang ada dalam syurga. Di antaranya dalam syurga itu ada khadam-khadam dan pelayan-pelayan yang melayan ahli syurga. Perkara ini telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Surah Al-Insan ayat 19. Maksudnya, dan mereka, yakni ahli-ahli syurga itu, dikelilingi oleh budak-budak pelayan yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu menyangka mereka mutiara yang bertaburan. Ayat ini ditunjukkan, digambarkan bagaimana dalam syurga itu ada pelayan-pelayan yang tetap dalam keadaan muda, walaupun selama-lamanya memakan masa yang tidak dihadkan selama-lamanya.
Tapi keadaan mereka tetap muda. Sama juga dengan ahli syurga. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Firman Allah taala, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Surah At-Tur ayat 24. Maksudnya, dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seolah-olah mereka itu mutiara yang tersimpan, menunjukkan rupa parah mereka yang cantik, laksana mutiara yang disusun rapi dan teratur, yang dijaga, yang tidak rosak. Sama juga ayat yang terdahulu. Adapun hadis pula yang menafsirkan ayat-ayat Quran dan mendukung ayat-ayat Quran. Di antaranya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adna ahli al-jannati manzilatan alladhi lahu 80 khadimin. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa ghairuhum. Maksudnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang kedudukan ahli syurga itu ialah seorang mempunyai 80,000 khadam. Ini mereka yang paling rendah martabat, yang paling kurang martabatnya dalam syurga, mempunyai 80,000 khadam, petugas-petugas. Menunjukkan betapa besarnya nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kedudukan ahli syurga, Allah Ta'ala tidak mungkir janjinya, telah berjanji kepada ahli syurga dengan nikmat yang kekal juga di dalamnya. Bukan sahaja dijanjikan syurga, bahkan disebut syurga itu berkekalan. Nikmatnya berkekalan. Firman Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya, dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan melakukan amal soleh, bahawa bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, buah-buahan di dalam syurga itu, mereka mengatakan, inilah pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya isteri-isteri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menyatakan dia antara nikmat syurga yang diberi kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Bukan saja iman, mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan menggunakan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini mengikut hukum Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi pahala. Sama ada mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan. Meninggalkan yang makruh, bukannya haram, yang makruh, ataupun melakukan perkara yang sunat sebagai tambahannya, termasuk dalam amal yang saleh. Amal yang saleh juga meninggalkan yang haram, termasuk amal yang saleh. Contohnya, kita tak minum arak, tidak berzina,
tak makan daging babi, dia beri pahala dengan sebab meninggalkan yang haram itu. Bukan saja amalan, termasuk meninggalkan yang disuruh meninggalkan. Kepada mereka ini diberi syurga-syurga. Menunjukkan syurga-syurga itu banyak. Di antara perkara yang ada dalam syurga itu ialah sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai yang mengalir. Sungai air, sungai susu, sungai air buah-buahan yang disebut dengan arak. Arak ni air buah-buahan lah. Cuma untuk mendekatkan kepahaman, bukan macam arak atas dunia. Air buah-buahan yang tidak memabukkan. Rezeki yang tidak terhingga. Dia beri isteri-isteri, pasangan-pasangan, lelaki dan perempuan. Ada pasangan yang sentiasa bersih dan disebut mereka kekal selama-lama. Tidak ada mati, tidak ada kiamat lagi dalam syurga. Firman Allah Ta'ala, "Walladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalila." Surah An-Nisa ayat 57. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal di dalamnya. Kekal dalamnya. Disebut lagi, mereka mempunyai isteri-isteri yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Isteri yang suci jasadnya dan rohnya serta akhlaknya. Firman Allah Ta'ala, "Walladzina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Surah Al-A'raf ayat 42 hingga 43. Dia tambahkan lagi keterangan-keterangannya. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, amal baik, kami tidak membebankan ke atas mereka, ke atas seseorang, melainkan sekadar kesanggupan mereka. Mereka inilah penghuni-penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut segala macam dendam di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami jalan ke syurga ini. Dan kami sekali-kali tidak mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang pada kami Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Inilah syurga yang diwariskan, yang diberi milik kepada kamu disebabkan dahulunya kamu mengerjakan kebaikan. Ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjanjikan syurga kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh mengikut perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala tidak berat. Allah Ta'ala tidak suruh perkara yang tak mampu ditunaikan oleh manusia. Semua yang Allah Ta'ala perintah itu manusia boleh buat. Walaupun dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan uzur. Dalam keadaan uzur, semayang, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh berbaring dengan isyarat saja. Mengikut kemampuan masing-masing. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Allah Ta'ala tidak suruh perkara yang kita tak mampu buat.
Apa yang Allah Ta'ala suruh tu ada ringan, tidak berat. Tetapi bayaran dan pahalanya tidak sama dengan apa yang kita buat. Terlalu banyak tak boleh dinilai dengan harta yang ada dalam dunia ini. Allah Ta'ala bukan sahaja memasukkan mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh itu dalam syurga. Dia beri kepadanya nikmat-nikmat jasad, makan minum, isteri dan keluarga. Dia beri juga nikmat rohani. Dihilangkan rasa dengki, rasa marah, rasa dendam. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila merasai nikmat ini, Allah Ta'ala mengesahkan ahli syurga itu bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada kami kepada ini, Islam ini. Kalau tidak ada hidayah Allah, kita tak dapat petunjuk. Jangan tunjuk bijak, pandai macam mana sekalipun, kita memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Di sinilah kita disuruh supaya sentiasa berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta Allah Ta'ala tunjuk ke jalan yang betul. Jalan yang diikuti oleh nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin yang diberi nikmat oleh Allah pada mereka. Kita minta Allah Ta'ala beri hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah. Dan minta jangan jadi al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai ke atas mereka, yang tahu ada ilmu, cerdik, bijak, tak dapat hidayah. Ad-dhalin, yang sesat, yang jahil, yang bebal, tak erti. Ini tak ada guna belaka. Termasuk yang sombong, yang takabur, walaupun cerdik macam iblis. Iblis ni bijak, cerdik, tapi bijak cerdik digunakan untuk menipu. Cerdik guna untuk tipu. Ini iblis. Kenal Allah Ta'ala, boleh berdialog dengan Allah Ta'ala, bercakap dengan Allah Ta'ala, disebut dalam Quran. Tetapi kerana sifat takabur, sifat sombong yang ada dalam dirinya, sifat takabur, sifat ujub, sifat yang buruk menjadi perbahasan ilmu tasawuf ada dalam dada iblis, menyebabkan iblis tidak layak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita melihat manusia juga, Firaun, Namrud, cerdik. Kalau tak cerdik tak jadi raja, cerdik. Tapi kerana sombong dan takaburnya tak dapat hidayah. Kita melihat golongan ahli kitab yang tahu kitab Taurah dan Injil, tahu tanda-tanda yang ada pada Nabi SAW. Bila Nabi datang, tak ikut Nabi. Kerana apa? Sombong dan takabur, tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Termasuklah pemimpin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara pula, pak saudara. Kenal Nabi sejak dilahirkan sehingga dilantik menjadi Rasul. Tengok dekat, tidak pernah bohong Nabi ini. Akhlaknya mulia. Mengapa? Mereka tak dapat hidayah, tak masuk Islam. Kenapa? Dengan sifat buruk yang ada di dalam hatinya. Mereka yang dapat hidayah mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja belajar, mengaji, tanya orang, berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang, bergantung dengan Allah Ta'ala. Kalau berdoa saja, tak mengaji pula, tidak kuat keyakinan dan keimanannya. Di sinilah ahli syurga mengulang kembali nikmat yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Mereka jadi Islam, jadi beriman ini
Bukan semata-mata kerana baka dan keturunan. Mata-mata dia Melayu, Islam lah automatik. Tetapi yang pentingnya ialah hidayah daripada Allah Ta'ala. Laqad ja'at rusulu rabbina. Telah datang rasul-rasul Tuhan kami. Rasul sudah datang. Kami ikut rasul-rasul itu. Rasul-rasul ini manusia yang dilihat oleh kaum-kaum mereka di zaman mereka. Rasul dilahirkan di tengah masyarakat. Masyarakat yang berakal, yang matang fikiran, dapat hidayah. Melihat rasul-rasul itu di hadapan mata mereka. Orang yang benar amanah, sungguh-sungguh amanah. Yang berani menyampaikan, yang bijak. Maka mereka yang dapat hidayah beriman. Kita yang tak tengok rasul ini, tak pernah jumpa rasul, dengar cerita saja. Tetapi melalui berita-berita yang benar. Berita-berita yang sahih, lagi mutawatir. Sahih, berita yang betul. Mutawatir, diriwayatkan oleh ramai orang yang tak boleh dibohongi sekali. Ini makna mutawatir. Ramai orang menceritakan begitu. Mereka yang ramai ini bukan ramai yang kosong, yang bodoh, yang cerdik, yang baik akhlaknya. Kita beriman kepada Rasulullah SAW dan rasul-rasul yang lain yang dilahirkan ribu-ribu tahun sebelum daripada kita ada di dunia ini. Kita percaya semuanya. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia, menyebabkan ahli-ahli syurga bersyukur. Allah Ta'ala memanggil mereka dan berkata, bukan saja masuk syurga, dia beritahu, inilah syurga, tilkumul jannah, ini ialah syurga-syurga, uristumuha, dia beri pada kamu. Uristumuha dengan makna diwariskan pada kamu. Macam ayah ibu kita meninggal dunia, kita terima pusaka jadi milik kita. Allah Ta'ala beri milik pada kita. Jadi milik kamu. Allah Ta'ala kata, ini milik kamu. Bima kuntum ta'amalun. Dengan sebab apa yang kamu beramal di atas dunia dulu. Mereka telah beriman dan beramal soleh. Mengikut kemampuan mereka. Lalu mereka semua kembali ke syurga. Mereka menghuninya dengan izin Allah dan dengan rahmat Allah, disamping beriman dan beramal soleh. Mereka mengikut rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, dan mereka menentang syaitan dan bala tenteranya, sama ada syaitan jin yang gaib ataupun syaitan manusia yang kita nampak. Dilawan semuanya, dan ganjaran yang dijanjikan kerana mengikut rasul dan menentang syaitan yang penuh ujian itu sangat besar. Sangat besar nilai di sisi Allah. Lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala beri balasan yang lebih mahal daripada apa mereka buat atas dunia ini. Oleh itu hendaklah disedari bahawa balasan syurga itu lebih memberi makna. Ia merupakan rahmat Allah, bukan jasa amalan semata-mata. Syurga ni bukan upah semata-mata, bukan jasa semata-mata. Dengan sebab kita buat amal soleh di atas dunia ni, kalau upah tak padan, sikit sangat. Bangunan-bangunan syurga tu jongkong dapat emas dan perak. Nak bayar satu jongkong emas pun tak padan. Mengapa kita buat ni? Nak kata berapa ribu jongkong emas, apa yang kita buat ni tak padan. Cuba kira, kita semayang lama mana, berapa minit? Tak sampai sejam. Kalau campur semayang nombor tu, tak sampai sejam. Tak sampai sejam. Hak cakap banyak, lebih banyak lagi. Hak kosong lebih banyak lagi. Kadang-kadang buat maksiat, leka lebih banyak lagi. Buat amal sikit saja, tidur banyak lagi. Tapi Allah Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalih. Qalu ya Rasulullah wala anta? Qala wala ana.
ila an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Maksudnya, hampirkan dirimu kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Berjalanlah di atas jalan yang benar. Ikut jalan Islam. Jangan terpesong. Ketahuilah bahawa seseorang itu tidaklah selamat dengan jasa amalannya sahaja. Seseorang itu tidak selamat dalam kubur, tak selamat di hari akhirat dengan jasa amalan dia sahaja. Para sahabat bertanya, dan engkau pun begitu wahai Rasulullah? Rasulullah begitu juga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun begitu juga. Malaikat kerana Allah mencurahkan rahmat dan kurniaan daripadanya kepadaku. Itu semua adalah rahmat dan pemberian daripada Allah Ta'ala. Orang-orang yang menjadi ahli syurga itu ialah orang-orang yang baik. Mereka yang layak jadi ahli syurga ialah orang yang baik. Baik apa? Baik i'tiqad, baik imannya, kepercayaannya, iaitu percaya kepada segala ajaran Islam. Semua ajaran Islam dia percaya. Sama ada ajaran Islam itu kalau dia nampak, yang gaib, yang tak nampak, semua percaya. Sama ada ajaran yang kecil, yang besar, yang dia boleh buat, yang dia tak mampu buat, dia percaya. Termasuk amalan yang tak mampu buat. Contohnya, ibadat haji. Ibadat haji. Nak pergi ke Mekah tak ada duit. Dia percaya haji itu wajib. Dia percaya. Ada niat dalam hati nak mengerjakan haji. Contohnya hukum hudud dan qisas. Hukum hudud, hukum qisas. Kerak tangan pencuri, rejam orang berzina. Dan hukuman yang lain. Dia percaya. Nak buat tak boleh syarat kuasa. Itu cerita lain. Tetapi kena percaya. Jangan kita tak ada duit, kata haji tak wajib. Itu tak boleh. Kita tak ada kuasa, hudud dengan kisah ni tak ada dalam Islam. Ini tidak boleh. Itu salah. Kita kena percaya. Perkara yang kita tak mampu buat, kita percaya. Ada niat dalam hati nak buat. Baik amalan dan baik pandangan dan pahaman. Serta mengenal as-siratal mustaqim semasa di dunia. Mengenal jalan yang betul. As-siratal mustaqim. Jalan yang betul, iaitulah jalan Islam. Jalan Islam. Semua perkara yang dia tengok atas dunia ini menepati Quran, hadis, ajaran Islam ataupun tidak. Semua perkara. Bukan sahaja perkara semayang, perkara puasa, perkara politik, perkara ekonomi, perkara kehidupan dia. Adakah ini betul dengan Quran, dengan Islam atau tidak? Ini as-siratal mustaqim. Kalau saya kiranya semayang, betul dah. Haji umrah acak kali dah. Tapi politik Islam tak percaya. Ekonomi Islam tak percaya. Ini menyeleweng. Itu yang kena kait tu. Kena kait di hari akhirat bila lalu atas siratal mustaqim, dikait masuk neraka. Kenapa? Kerana hak dia percaya, dia tak percaya. Mesti kita percaya semuanya. Sama ada kita boleh buat, tak boleh buat, itu lain cerita. Sama ada kita didorong oleh hawa nafsu, itu lain cerita. Ada orang, dia percaya zina itu haram, minum arak itu haram. Dia tetap percaya haramnya. Tapi tak boleh kawal hawa nafsu dia. Menyebabkan dia berzina, dia minum arak, dia buat macam-macam. Menyesal dia bertaubat. Dia bertaubat. Atau tak sempat bertaubat. Iman dia ada. Jangan beri kata yang haram itu halal. Ini tidak boleh. Ini as-siratal mustaqim. Dan berjalan tetap teguh di atasnya hingga sampai ajalnya. Teguh di atas jalan yang betul sampai dia mati. Maka selamatlah mereka di akhirat. Akhirat selamat. Jangan pada masa umur remaja, masa dekat-dekat nak mati menyeleweng. Tak jadi apa. Mesti akhir hayatnya dengan Islam. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ada orang buat amal ahli syurga. Dekat serta lagi nak mati.
buat amal ahli neraka, masuk neraka. Ada orang buat amal ahli neraka, dekat nak mati, bertaubat, buat amal ahli syurga, masuk syurga. Mestilah terus dia atas jalan yang betul sehingga kita meninggal dunia. Orang-orang yang menjadi ahli syurga itu terbuka untuk menerima dan menyahut seruan Allah dengan penuh rasa takut, patuh dan berhati-hati. Ini makna takwa. Orang yang jadi ahli syurga itu mereka yang bertakwa. Apa makna takwa? Berhati-hati, jaga diri. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanyakan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni lah salah seorang kalangan ulama para sahabat. Dia bukan khalifah, dia alim. Khususnya ilmu Quran. Sehingga malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW. Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Padahal Nabi ini lebih daripada orang lain dah. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah depan Ubay bin Ka'ab. Menunjukkan sifat tawaduknya. Orang bawah pada dia. Jangan malulah aku nak tanya orang lebih rendah pada aku. Ini tak boleh. Nabi Musa alaihi salam disuruh oleh Allah belajar dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir yang ada ilmu laduni. Ilmu laduni yang Tuhan beri, tahu benda yang akan datang. Nabi Musa tak ada. Tetapi Nabi Musa lebih pada Nabi Khadir. Jangan pula tinggi tasawuf sangat. Nabi Musa ni rendah daripada Nabi Khadir. Itu tak betul, itu sudah salah. Allah Ta'ala nak tunjuk bukan manusia tu tahu semua. Sayyidina Umar tanya Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apakah dia hakikat takwa? Takwa tu apa dia? Ubay kata, pernahkah Amir Mukminin berjalan di jalan yang banyak duri? Pernah ke masa berjalan banyak duri? Sayyidina Umar kata, ya pernah. Bagaimana cara buat? Caranya berhati-hati, cermat. Takut kaki terpijak duri. Kata Ubay, itulah dia takwa. Itu mana takwa? Iaitulah mereka yang takut pada Allah. Berhati-hati dalam kehidupan dunia. Mereka mengenal Allah sehingga rasa lemah diri dan rasa berdosa walaupun tidak berdosa. Walaupun tak berdosa, rasa berdosa, sentiasa beristighfar. Dan rasa cuai walaupun tidak cuai. Rasa malah walaupun tak malah. Oleh itu sentiasalah meningkatkan amalan-amalan soleh dan bertaubat dan mengingati Allah. Ingat pada Allah. Sentiasalah membuat persediaan bekalan untuk hari pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. Tidak takut pada cabaran yang berlaku di dunia. Kerana takut pun rasa takut. Kalau takut pun rasa takut pada hari pertemuan dengan Allah itu lebih besar. Walaupun atas dunia ni kita rasa takut. Takut ke musuh, takut binatang buah, takut orang minta hutang, takut macam-macam atas dunia ni. Tetapi kita kena sedar, takut pada Allah lebih daripada yang lain. Pada Allah kita paling takut sekali, lebih pada yang lain. Wallahu a'lam.